اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها طب. Keamanan hanya akan wujud di bawah kepimpinan orang-orang beriman dan beramal saleh, pemimpin yang berpandukan kepada Al-Quran dan juga Janganlah pula oleh kita melupakan akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah pula mengurangkan oleh kita akan berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Allah berkata supaya manusia, hendaklah manusia perhatikan. Nabi open tender. Siapa nak memegang pedang aku ni jadi ketua perempuh pintu kota Khaybar? Semua pakat angkat tangan. Dah open tender, semua nak masuk lah kan. Kepimpinannya bersifat sejagat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rafi'ud darajati dzul 'arsyi yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yaumat talaq. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Sadaqallahul azim. Surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, surah yang ke-40. Surah itu dia ada dua nama. Setengah-setengah Quran dia panggil surah Al-Mu'min, setengah-setengah Quran dia bubuh surah Ghafir. Yang penting surah yang ke-40. Bilangan surah yang ke-40 ayat 15, 16 dan 17 insya-Allah. Surah Al-Mu'min bukan Mu'minun. Surah Mu'minun lain. Surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Surah yang ke-40 ayat 15, 16 dan 17 insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah kita pada malam ini mudah-mudahan kita langkah lagi kepada kaedah penghisapan yang kedua.
Setelah kita berada di dalam kaedah penghisapan yang pertama bulan lalu, iaitu Allah akan ikut cara laporan yang telah direkod, yang telah dicatat oleh dua kementerian dia, Raqib dan Atid. Maka penghisapan kita di akhirat nanti akan ikut laporan itulah, laporan yang telah dibuat oleh Raqib dan Atid. Itu sebagai kaedah bukti yang utama, saksi utama di akhirat, buku catatan yang telah dicatat, yang telah direkod oleh dua kementerian dia, Raqib dan Atid. Dah kita baca dah pada bulan lalu bagaimana kerja Raqib Atid duk merekod hal kita. Raqib dia rekod hal yang kebajikan, hal baik-baik. Atid dia rekod hal tak baik, keburukan, hal dosa dan sebagainya. Akan tetapi dia beri tempoh 7 jam. Kalau orang buat buruk, dalam masa tempoh 7 jam dia minta maaf, dia tak rekod. Dia tak rekod. Sebab itu Allah suruh kita segera minta maaf apabila kita buat sesuatu kesalahan, supaya terlepas daripada rekod Atid itu. Maka kita segera minta maaf dalam masa tempoh 7 jam. Jangan kita puas hatilah. Kalau kita nak buat dosa, kita minta maaf. Astagfirullahalazim, menyesal. Itulah sebagai dalil Allah suruh kita segera minta maaf tu dalam surah Al-Imran ayat 133. Kita duk flashback tengok ayat 133 tu. Kita kena segera minta maaf. Kita manusia salah belaka, kita duk melanggar perintah Allah belaka, akan tetapi kita kena memohon minta maaf. Kita duk makan minum rezeki dia, lawan dia, duk makan minum rezeki dia, derhaka kepada dia, kita jangan puas hati, kita kena minta maaf segera. Dia maaf. Kecuali orang puas hati. Kalau dia bunuh orang pun puas hati aku padan muka dia. Itu tak jadi macam tu. Itulah Allah kata ayat 133 dan banyak lagi ayat lain. Allah tu ampun segala dosa hamba dia. Ini dia kira kata kita minta maaf cepat dalam masa tempoh 7 jam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayat 133 surah Al-Imran, surah yang ketiga. Surah yang ketiga ya. Okey. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah suruh kita segera, cepat, jangan tangguh. Kita mohon maaf atas kesalahan kesilapan kita. Jangan tunggu nak pergi ke Mekah baru nak minta maaf, baru nak taubat. Jangan tunggu gitu. Allah suruh segera, tak kira duduk di sini, duduk di mana pun boleh kita mohon maaf. Minta kemaafan, minta keampunan dari Allah. Sebab dosa yang kita melakukan itu adalah najis ma'nawi. Bukan najis mughallazah yang kita kena di dunia ni. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah yang kita boleh sentuh najis itu. Boleh rasa dan boleh cium bau.
Akan tetapi dosa ini adalah najis maknawi yang tidak boleh sentuh, tak boleh rasa, tak boleh cium bau. Padahal dia najis. Jadi kotor badan kita ni kotor. Sebab tu kita kena segera minta maaf. Itu duk rekod tu. Duk rekod oleh Raqib dan Atid. Maka supaya dia tak rekod, kita minta maaf cepat. Ya. Buatlah buat dosa itu dia beri tempoh. Buat pahala direct. Niat nak buat pahala pun dah rekod dah baik. Satu. Kalau kita dah buat berganda pula. Berganda sampai 700 kali ganda. Kuliah-kuliah akan datang kita tengok pula cara penghisapan. Sebab tu kita pada malam ini kita duk tengok flashback hak kuliah lalu tu banyak. Kita kena segera minta maaf pada Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kerana apa? Kerana kemaafan Allah itu hubung kait dengan syurga. Apabila Allah maaf, Allah ampun, kita insya-Allah jadi ahli syurga lah. Itu matlamat kita. Matlamat kita hak sebenarnya duk penat, lelah, letih, habis duit, habis tenaga, habis umur belaka buat kerja agama ni. Habis umur belaka buat betul pun habis umur juga, buat tak betul habis umur juga. Baik. Biarlah kita nak fikir habis umur macam mana cara. Yang ni sebab kena fikir. Kalau kita intirah Nabi Muhammad, cara ni. Cara yang kita intirah Nabi Muhammad, cara Quran ajar. Cara yang Muhammad sendiri dah ajar sallallahu alaihi wasallam. Itu gunanya kita intiraf. Kalau tidak kita intiraf, atas dasar apa? Ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, intiraf. Tapi tak ikut ajaran dia. Atas dasar apa kita nak jadi ahli syurga? Kok mana confidence sangat ni? Atas dasar apa? Tak ada. Sebab itu kita segera minta maaf pada Allah. Wasari'u ila maghfiratin, segera minta maaf pada Allah. Wa jannatin, kerana syurga itu, syurga. Wa jannatin, semua agama tahu belaka. Hindu, Buddha, Majusi, Confucius, Yahudi, Kristian, reti dosa pahala, reti mengaku syurga. Wa jannatin, syurga itu arduhas samawati wal ard, selebar langit dan bumi. Luas lagi syurga itu sebenarnya, tetapi nak beritahu kepada manusia boleh tahunya benda besar, benda luas, langit dengan bumi saja. So itu dia beritahu kata syurga selebar langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Maka kita minta maaf supaya kita termasuk dalam golongan orang suci takwa. InsyaAllah minta maaf lah cepat-cepat. Jangan sebelum Raqib Atid tu rekod. Atid rekod, apabila Raqib Atid rekod, kita kena minta maaf. Minta maaf tu belum tentu dia ampun tak ampun. Sebab itu kata Sufyan Ats-Tsauri, kita nak mula sesuatu mula dengan baik. Kalau mula dengan tak baik, di tengah pun tak baik, wa akhiruhu, akhir pun tak baik. Jadi kita lebih baik kita mula dengan baik. Setiap kerja ni kalau nak baiki di tengah payah, akhirnya natijah pun tak baik juga apabila dengan tak baik. Jadi kita lebih mudah daripada kita minta taubat. Sebab itu kalau kita dah buat cara tak betul, kita sedar, ampun ya Allah. Mudah-mudahan dia ampun lah tu. Dia lebih mudah. Bagi kita tu lebih mudah daripada minta taubat. Minta taubat belum tentu. Kalaulah kita kata seorang orang tua dah umur 60 duduk dekat warung di situ dengan budak-budak umur 20-an 30-an. Dia rasa bangga filem dia tu. Latar belakang dia semasa 20-30-an dulu. Mat, aku dulu mat. Padahal dia tu umur 60 lebih dah.
Mak aku dulu mak aku tak bagi can tu. Aku lanyuk tu. Bangga tapi akulah ni dah taubat dah kata dia. Macam dah tu kalau dia dah cakap begitu dengan budak-budak umur 20-an 30-an. Bangga dengan kedudukan dia zaman dulu. Tapi lah ni kena taubat dah. Macam dia tak taubat lagi. Kalau dia taubat dah pun belum Allah terima lagi. Orang taubat ni nak cam dia diterima Allah terima tak terima dia lupa, forget it all. Kenapa dok bangkit lagi? Mat aku masa muda dulu sekian. Setelah ni aku dah taubat dah. Kalau berjumpa dia lanyuk pula tu. Orang tua macam tu nak cakap dengan budak-budak. Jangan dok cakap benda macam tu. Jangan dok keluar hak buruk kita semasa umur 20-an 30-an tu. Kenapa dok bangga lagi? Gitu. Kalau dia kata dia taubat dah, dia belum tertaubat lagi. Dia taubat pun Allah tak terima lagi. Sebab tu kalau kita nak betul-betul taubat, lupalah segala-galanya itu. Tunjuk hak baik esok lusa. Tunjuk hak baik pada budak-budak. Setuju Setuju tak? Gitu. Jangan tunjuk. Allah tu sungguh Maha Pengampun. Tapi jangan kita nak banggalah buruk kita zaman 20 30 tahun dulu tu dak tunjuk ke budak-budak buat apa. Mak aku zaman dulu masa aku muda sepamu ni aku tak beri can tu. Tengok nak tunjuk hero dia. Tapi kalau dia taubat dah, macam dia tak taubat lagi. Kalau dia taubat pun Allah tak terima lagi taubat dia. Okey. Sebab itu kita tengok dalam surah Az-Zumar misalnya. Surah yang ke-39 ayat 53. Surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 53. Tengok indeks pun tak apa ni. Apa ni siapa tu? Haji tengok atas kepala surat tu. Atas sekali itu dia ada nombor surah dan nama surah. Surah yang ke-53. Okey. Tak payah tengok indeks. Surah yang ke-53 namanya Az-Zumar. Surah yang ke-39. Surah yang ke-39. Surah itu namanya surah Az-Zumar. Cari ayat 53. Okey, mudah insya-Allah. Okey dah. Okey. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Allah perintah kepada Nabi dia supaya dia kata. Maka ini Nabi kata. Sebab Allah suruh dia kata. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Adalah hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kita ni sangat dah duk melampaui batas agama. Sebab atas dunia ni ada batas belaka. Negara ada batas dia, laut ada batas dia, udara ada batas dia. Agama
Batas dia, larangan-larangan dia sangat banyak batas. Ya. Kadang-kadang kita melanggar batas. Allah kata jangan mengupat, dia mengupat. Melanggar batas. Allah kata jangan buat fitnah, dia fitnah. Jadi upside down belakang. Allah kata jangan tipu orang. Dan banyak lagi larangan-larangan melampaui batas. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nabi kata yang Allah suruh dia kata begitu. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Jangan kata aku fed up dah, hidup aku tak nak dah, sekian-sekian dah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yang melampaui batas tu banyak sangat dah. Kadang-kadang umur balik sampai umur pencen tak semayang lagi. Atau baru nak belajar semayang. InsyaAllah tak apa. InsyaAllah tak apa. Allah tu maha pengampun, maha penyayang, maha kasihani kepada hamba dia. Sebab itu hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas banyak dah. Dia makan minum rezeki dia, lawan dia, makan minum rezeki dia, derhaka dia. Andai kata orang derhaka tu Allah tak beri air seteguk, bahaya. Bahaya. Air seteguk air Allah tak beri. Akan tapi semuanya kerana rahmat Allah itu, kasihani Allah kepada hamba dia tu, dia beri belaka. Dia beri belaka. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Nabi kata, kerana Allah sudah kata begitu. Sesungguhnya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Allah ampun semua dosa-dosa kamu. Except, kecuali dosa yang dia tak ampun, dosa syirik. Dosa yang menyutui dia. Jangan cari pasal tu. Jangan dia cari penyakit tu. Susah payah kita mula cari tok batin lah nak menyelesaikan masalah kita. Susah payah kita carilah tok ca sampai hanjai. Susah payah kita carilah pergi bertukih kau. Jangan Allah mereka semua. Kalau ni si fulan ni melampaui batas agama sangat banyak dah. Kalau nak kira tu teruk sangat dah dia. Tapi jangan putus asa. Allah ampun dosa, minta sudah, minta, menyesal. Jangan duk bangga. Aku muda ni sekian mak, tapi lah ni kena taubat dah, bohong dia tak taubat lagi. Kalau dia taubat dah pun Allah tak ampun lagi taubat dia. Sebab itu jangan duk main dengan budak-budak gitu. Ajar tunjuk hak molek saja budak-budak gitu. Jangan duk tunjuk benda hak tak molek. Aku hero zaman dulu. Tu dah. Jangan kata Allah tak tahu, Allah tak terima taubat dia. Okey. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Itu dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Maka walaupun latar belakang kita buruk, jangan putus asa. Minta juga dengan Allah. Sebab itu hak kita buat salah ni bagi kita ahli masjid, ahli surau ni, ahli Quran dah, buat salah jangan sampai lebih 7 jam. Minta maaf dalam masa tu. Minta maaf dalam masa tu. Mudah sebelum dia angkat naik ke langit. Itu je. Boleh? Kecuali dosa dia tak ampun, satu-satu dosa dan itu dosa syirik, seperti mana Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 48. Itu saja. Surah yang keempat. Surah yang keempat. Itu jauh begitu. Yang keempat. Surah yang keempat namanya An-Nisa ayat 48.
Ingat tuan-tuan puan-puan, ini perlembagaan Allah yang kita duk belajar ni, perlembagaan Allah sungguh. Perlembagaan dia. Ayat 48 surah An-Nisa dan ayat 116 samalah. Sama. Ayat 116 surah yang sama, ayat 116. Surah An-Nisa jugalah surah yang sama. Cumanya penutup berbeza sikit. Ayat 48. Ustaz Z baca. 48. Sadaqallahu azim. Okey, ayat 48. Sesungguhnya Allah Tuhan agama. Kita ingat Allah Tuhan agama, Tuhan dunia, Tuhan akhirat, Tuhan neraka, Tuhan syurga, Allah. Bukan Nabi Muhammad Tuhan agama. Dah, Nabi Muhammad ni orang yang menerima mesej, juru menyampaikan mesej Allah. Yang akhir tidak ada nabi dah. Nabi-nabi ni ibarat ambassador of Allah. Itu ibarat dia lah. Kata kita zaman kita ni duta-duta Allah. Banyak. Kalau zaman dulu ada 124 ribu orang para duta-duta Allah. Okey. Ini hak akhir sekali. Beritahu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun. Tidak akan maknanya tidak sama sekali tegas. Allah tidak akan ampun orang-orang yang menyekutui dia, orang bersyirik dengan dia. Syirik ni mana menduakan dia. Sebab dia tu maha kuasa, maha agung, maha segala-galanya. Tiba-tiba kita susah pergi cari orang lain nak menyelesaikan masalah kita, tak cari Allah. Gitu dia. Itu mana syirik dia tu. Pergi cari tok batin, tok saya susah tok sekian. Tok batin pun ore balik makan kambing putih ke sebagainya. Dia ikut. Tu syirik lah. Percaya sangat tok batin kata. Padahal tok batin nak menyelesaikan masalah siapa? Dia sendiri pun tak reti lagi. Dia sendiri pakai selipar tak betul. Okay. Kita kena minta dengan Allah. Tu Allah tak ampun dosa tu. Orang yang bersyirik yang menyekutui dia. Okey? Kemudian tengok ibarat tu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia ampun dosa selain dari itu. Selain dari dosa syirik dia ampun berlaku dosa apa? Semua segala dosanya liman yasha, bagi orang yang dia kehendaki. Itu ada komen dah kita kata bagi orang yang dia kehendaki. Dosa selain berdosa syirik dia ada pengampunan luas, rahmat dia, nikmat dia. Tapi bagi orang dia kehendaki, kita kata ni alhamdulillah Allah kehendaki kita belaka dah. Kita mari masjid ni dengan harapan tinggi kita dapat pahala, Allah ampun dosa, boleh cover. Sebab itu dalam pengajian kita ni, penghisapan ini akan datang, Allah akan ganda pahala kita, diganda, dia boleh cover dosa kita. Dia boleh cover insya-Allah. Sebab setiap buat dosa dia tak ganda, buat pahala dia ganda boleh cover, tutup insya-Allah.
Dosa syirik Allah tak ampun, dan dia ampun dosa selain daripada dosa syirik itu. Liman yasha, bagi orang-orang mereka yang dia kehendaki. Kita ni Allah kehendak dah. Sebab kita dah rasa serik dah. Rasa serik dah, perit. Kata orang Kelantan dah perit dah. Ya dah. Ni mari berlatar belakang buruk apa semua. Minta maaf. Dia ampun. InsyaAllah. Tapi bagi orang yang tak puas-puas, tunggu ustaz, belum puas lagi dengan dunia ke macam mana tu, nanti pergi ke Mekah kena taubat, itu tangguh tu. Itu belum tentu. Seolah-olah dia tak nak menyesal lagi. Seolah-olah nak pergi menyesal kat Masjidil Haram sana, nak Mekah, nak tunggu nanti nak buat haji baru nak taubat. Allah kata jangan tangguh tadi, segera minta maaf. Tapi tiba dia mati dengan hatu. Itu bahaya. Boleh faham tak? Allah beri peluang pada kita ni. Dia ampun dosa selain daripada dosa syirik semua. Zina, bahkan bunuh orang pun ada can dia ampun. Mana dalil? Boleh tak? Faham tak ayat tu ya? Dalil mana? Kita kata dalil surah An-Nisa juga, ayat 93. Surah An-Nisa juga ayat 93. Okey, tapi ayat ini perbincangan ulama sangat luas. Ustaz baca ustaz. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Sadaqallahu alazim. Itu Allah kata wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa membunuh orang mukmin sengaja. Bunuh dengan sengaja ni maknanya bukan melalui mahkamah hukum gantung dak. Bukan melalui mahkamah hukum pancung tekak dia dak. Berebut harta, hutang tak bayar, cemburu, masalah politik, berebut tu berdubur ni, tembak dia, mati. Puas hati aku. Puas hati badan kau dia. Pada siapa bunuh orang mukmin sengaja, maka Allah kata fajazauhu, maka balasan dia. Apa balasan dia Ustaz? Orang bunuh mukmin sengaja, apa balasan dia? Fajazahu jahannam khalidan fiha. Balasan dia itu neraka, kekal di dalamnya. Kita fikirlah dalam ilmu Quran ni, bagaimana Allah kata tadi ayat 48, Allah tak ampun hanya dosa syirik saja, dan dia dosa lain pada syirik dia ampun belaka. Nampak bercanggah. Faham tak? Canggah tak? Nampak bercanggah dengan ayat ni? Fikir dulu. Canggah tak? Ayat ini, barang siapa bunuh orang mukmin dengan sengaja, berkelahi sikit, tembok mapuh kau, badan kau sikit dia tembok dia sendiri, mati pun pula. Mana dia puas hati gitu, nak pergi mengaku kedua-dua tu. Tetapi Allah beri peluang ni. Ingat baik-baik, kena ikat baik dalam perbincangan ni. Ayat dalam syirik tadi, dia tak ampun dosa orang syirik, okey? Dan dia ampun dosa selain daripada itu bagi orang yang dia kehendaki.
Ingat tak? Surah An-Nisa ayat 48 tadi. Okey. Kenapa pula ayat ni barang siapa bunuh orang mukmin sengaja, maka balasannya kekal di dalam neraka jahanam, dilaknat, dikutuk oleh Allah orang bunuh mukmin sengaja. Tak kira siapalah tu. Barang siapa tu, raja, rakyat, miskin, kaya, torah mana, kedudukan mana, bunuh orang sengaja. Rasa nak bunuh dia, kuasa ada tangan dia, pom tembak. Ada gaya juga ni, pom tembak. Ada gaya tak? Macam cowboy. Ya tak? Okey, mati. Puas hatiku. Maka balasannya neraka jahanam Apakah tak bercanggah dengan ayat tadi? Fikir tak? Ayat syirik tadi. Canggah tak? Canggah Bagaimana huraian tu? Tak boleh bercanggah dalam Quran, tak boleh bercanggah. Sebab itu kena penyelesaian. Sebab itu tertakluk kepada taubat. Syirik tadi taubat Allah tak ampun. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa bersyirik maka dia telah mencebur dengan dosa yang amat besar. Innallaha la yaghfiru, dosa syirik Allah tak akan ampun. Tidak. Dan dia ampun dosa selain daripada syirik. Tiba-tiba ayat bunuh orang ni, sesungguhnya barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka jawapan dia neraka jahanam kekal di dalam. Kerana dia tak taubat. Quraisy itu kerana dia tak taubat, dia puas hati, tembak, dia tak taubat. Sebab taubat ni semua Allah boleh ampun, kecuali syirik tadi dia tak akan ampun. Faham tak? Itu pun tertakluk pada terima tak terima. Taubat tu tertakluk pula, bergantung pula diterima tak terima. Sebab Allah kata tadi, orang syirik dia tak akan ampun, dan dia ampun dosa selain daripada dosa syirik bagi orang yang dia kehendaki. Faham tak? Bagi orang yang dia kehendaki. Bagi orang bunuh orang tadi mungkin Allah tak kehendaki, kerana dia puas hati, dia tak menyesal bunuh orang. Boleh faham tak? Saya tanya ni, faham tak? Berkat dua tu. Sebab itu setiap kerja kita kena minta maaf dengan Allah banyak-banyak. Itu pun kalau dia kehendaki, mana sebab pintu taubat senantiasa terbuka. Nak minta Allah kehendaki, dia ampun. Sebab luas, bidang keampunan dia sangat luas. Walaupun bunuh orang, sangat dah. Kalau dak puas hati, memanglah mengikut batang ayat itu, Allah tak akan ampun, neraka kekal dalam. Neraka kekal di dalam. Seperti mana berlaku kes-kes tembak orang, maka dia sendiri pula tembak dia sendiri, maka dia sama-sama mati. Dia tak dia tak menyesal. Boleh faham tak? Okey. Sebab itu diberi peluang. Kalau di negeri Arab sana diberi peluang pada orang bunuh orang ni, kalau ni tangkap dia kena hukum. Kalau si anak si mati ataupun orang mewarisi si mati itu memaafkan dia dengan bayar diat, dia boleh terlepas. Kira? Dia boleh terlepas. Dan dia minta ampun pula dosa dengan Allah, Allah ampun. Tak apa. Orang ni sepatutnya mahkamah kena hukum bunuh lah. Tapi si fulan tu maafkan dia. Faham tak? Tak apa. Okey? Boleh faham? Okey. Sebab itu dalam penghisapan ini
Allah sangat pengampun kepada hamba-hamba dia. Jadi kalau kita tajuk kita malam ni tu hak lepas dah tu kita kena minta maaf baru tak direkod sebab kita cakap masalah rekod ya tak. Baru tak direkod. Minta maaf sebelum 7 jam. Sebelum 7 jam. Okey. Itu hak kuliah kita lalu malam-malam ni tajuk kita pula. Tajuk kita malam ni Allah tidak menganiayai hamba-Nya dalam penghisapannya walaupun sikit. Allah tidak menganiayai hamba-Nya. Mana Allah tidak menzalimi hamba-Nya walaupun sikit. Sebesar zarah sekalipun dia ambil kira. Itu penghisapan. Tajuk kita Allah tidak menzalimi, Allah tidak menganiayai hamba-Nya walaupun sikit. Itu kaedah penghisapan. Tetap diambil kira sekecil zarah mana pun. Diambil kira belaka. Boleh faham tak? Okey. Okey. Jadi kita nak hurai ayat itu, tajuk itu kita ambillah surah Ghafir tadi atau surah Al-Mu'min. Surah yang ke-40 tadi. Jangan confuse jangan confuse. Kita belajar ni kena fikir dan kita luas, fikiran kita luas. Perbincangan kita pun dalam insya-Allah. Surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 15, 16, 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Allah itu dialah Allah. Rafi'ud darajat, Allah tu yang maha tinggi pangkat darjat dia. Dia semayang atas arasy dia, astana dia. Dialah yang maha tinggi darjatnya. Dzul Arsy, yang mempunyai arasy, astana. Arasy tu astana lah. Astana. Kalau kita bahasa manusia lah. Arasy besar sangat. Arasy tu nak dibanding dengan dunia ni, Nabi kata seorak cincin. Kita ambil cincin, kita pergi letak di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir itu ibarat arasy. Cincin kita tu ibarat dunia ni saja. Tengok tu. Arasy tempat Allah semayam. Itu dia. Besarnya arasy. Semuanya itu kita akan pergi insya-Allah. Sebab akan dibawa masuk ke dalam arasy tu. Setiap orang yang berjaya ahli syurga lah, insya-Allah diangkut dengan pengangkutan akhirat yang belum kita tengok lajunya. Setiap hari Jumaat mengikut ranking manusia. Orang yang paling depan dengan raja Rasulullah, paling dekat, paling hampir. Lepas tu an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa, mengikut susunan. Luasnya arasy. Bagaimana tu? Insya-Allah kita akan sampai insya-Allah. Dialah yang maha tinggi darjatnya Allah itu, yang mempunyai arasy. Dialah yang mengutuskan Jibril, makhluk Allah yang paling tinggi pangkat. Dialah ketua kepada segala malaikat. Manakala manusia, ketua kepada manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Jibril lah ketua kepada segala malaikat.
Itulah tok guru Nabi. Dia waktu turun mari ayat. Setiap kali waktu turun kepada Rasulullah, dia mengajar. Rasulullah mengajar. 1 ayat, 10 ayat, 1 surah dia mengajar. Jibril waktu turun mari. Itulah kata yulkir ruha min amrihi ala man yasha min ibadih. Dialah yang mengutus Jibril, Allah yang utus Jibril. Utus Jibril dengan membawa perintahnya. Seperti mana turun mari malam Lailatul Qadar. Turun mari dengan malaikat-malaikat lebih banyak, berbilion, triliun, tak tahu liun. Banyaknya. Lebih banyak daripada biji pasir. Malam Lailatul Qadar turun mari atas perintah Allah, diketuai oleh tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun mari para malaikat Jibril, diketuai oleh Jibril itu atas perintah Allah. Demikian juga ayat ni, malaikat ni turun mari membawa perintah-perintah Jibril itu kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-Nya, supaya memberi peringatan tentang hari pertemuan. Yaumat talaq, hari pertemuan. Nama hari kiamat. Allah memberi perlatikan kepada Nabi Muhammad ini atas kehendak Allah. Orang Yahudi, orang Kristian zaman tu dia tak suka. Apabila dengar saja Jibril turun mari buat pelantikan kepada Muhammad di Mekah ni, dia baikut terus. Semenjak itu 1400 tahun lebih dulu mereka baikut, tak iktiraf Muhammad. Allah kehendak waktu turun mari Jibril kepada siapa yang dia kehendaki perintah Allah tu. Bukanlah kehendak orang-orang Yahudi Kristian dalam kitab Taurat Injil mereka yang mengatakan ada seorang nabi yang akan dilantik pada akhir zaman. Mereka diingat orang dia. Sebab biasanya orang Yahudi Kristian lah Bani Israel tu. Tiba-tiba Allah pilih orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah ada dalam sejarah. Tak pernah ada sejarah, pilih orang duduk di Mekah. Tak pandai baca pula, miskin pula. Dia baikut terus. Allah pilih kepada siapa dia kehendaki, supaya Nabi Muhammad itu duk beri peringatan kepada manusia tentang apa? Liyunzira yaumat talaq, supaya duk beri peringatan tentang adanya satu hari nanti, hari pertemuan. Yaumat talaq. Sebab itu hari kiamat. Hari kiamat ni dia banyak nama. Satu yang di antaranya dia kata Yaumut Talaq itu dia beri nama Yaumul Hisab. Tu. Satu kita kata Yaumut Talaq, hari pertemuan ni. Akan berjumpa belaka. Hak kita tak pernah berjumpa akan berjumpa belaka. Hak kita dah buat lepas akan bertemu belaka. Dengan dosa pahala Yaumut Talaq. Yang kedua namanya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab, hari penghisapan. Hak kita dah buat ni, akaun kita dah simpan sana dalam Lauhul Mahfuz. Semua nama sama, hari sama. Yang ketiga Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Nama banyak. Yaumul Hisab. 4 Yaumul Jaza. Itu semua nama hari kiamat ni. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Sama. Dalam ayat ni dia kata akan bertemulah hari Yaumut Talaq. Hari yang kita akan bertemu dengan amalan-amalan kita, hak keburukan-keburukan kita, tetapi Allah tu sedia padam, hapus kalau kita minta maaf, rekod molek, insya-Allah. Sebab itu dalam surah yang ke-84 saya rasa,
ayat 6. ke 94. Asyiqaq. Surah Al-Insyiqaq 84 ke? 84 Okey, betul. Takut lupa. Surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84 ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Itu famulaqih. Yaumut talaq tu. Talaq. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, umum manusia. Tak kira duduk di mana, keturunan mana. Wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau kadihun, kerja berat, kerja penat, lelah letih. Semua manusia penat, lelah letih. Yang tu duk penat masuk gereja, yang ni duk penat pergi kanisat Yahudi, yang ni penat pergi batu kif, yang ni duk penat masuk masjid. Penat pelaka, lelah letih sama. Habis duit, habis tenaga, habis umur belaka. Hak penat betul habis umur, penat tak betul habis umur. Hak tak buat langsung, habis umur juga. Hai manusia, engkau penat lelah letih. Ila rabbika kadhan, pergi ke Tuhanmu belaka. Semua penat lelah letih kita, tidur, bangun, makan, minum, tutur, kata, perbuatan, pergi ke Tuhan belaka. Sekecil mana, seberat mana. Itu dia. Sama ada kita sedar atau tak sedar. Hai manusia, kamu duk penat lelah letih kerja bersungguh. Ila rabbika kadhan, pergi ke Tuhan belaka. Famulaqih, maka tetap kamu akan bertemu, akan berjumpa lah denganmu duk penat. Akan berjumpa. Penat hak tak molek. Mudah-mudahan penat hak molek itulah. Hak penat tak molek tu dah di padam lah, tak nak tengok lah. Tu Allah mengampun tu tadi. Dan surah Az-Zumar tadi, manusia jangan putus asa. Dengan putus asa dengan rahmat Allah, Allah ampun semua dosa. Mudah-mudahan kita duk penat dengan cara tak betul tu, dia padam. Sebab tu kena minta maaf. Tu yang minta maaf banyak-banyak. Faham tak? Jangan kita puas hati biar menyesal gitu. Hak menyesal tu lah baik tu. Allah nak tu aja. Allah nak kita ni menyesal atas perbuatan kita selama ini. Mudah-mudahan dia padam. Rekod kita tak molek dia padam. Jadi malaikat Raqib hati dia tak kira dia. Perintah Allah dia rekod semua, rekod semua. Jadi mudah-mudahan hak rekod tak baik 30 tahun tu Allah padam semua insya-Allah. Hai manusia, sesungguhnya kamu penat lelah letih. Tak kira manusia umum, Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha, Majusi, Confucius, manusia belaka. Penat-penat belaka, lelah letih belaka semua sama. Ila rabbika, pergi ke Tuhan belaka. Penat cara Yahudi pergi ke Tuhan, penat cara Kristian pergi ke Tuhan, penat cara Hindu, Buddha pergi ke Tuhan belaka. Hak kita pun begitu juga. Famulaqih, maka tetap kamu akan bertemu dengan hari muduk penat tu. At-talaq, famulaqih. Sama ada sedar atau tak sedar. Sebab itu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu ada pun orang-orang yang akan diserah balik rekod kerja kita ni, serah balik sebelah kanan.
Ini akaun kamu semasa kamu di dunia. Surah molek lah. Ambil surah molek sebelah kanan. Maka akan diberi perhitungan penghisapan yang mudah. Hisaban yasira. Hisapan yang mudah ni bagaimana ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Rasulullah kata Allah tak ambil berat. Tengok awal molek, akhir kesudahan molek, okey, pas. Oh, alhamdulillah. Pas. Tu. Pas. Haji Malik, pas. Tengok akhir molek, pas, okey. Itu. Sebab itu di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semayang dia kata Allahumma hasibni hisaban yasira. Padahal Rasulullah tak ada dosa. Bagaimana Allah nak perhisapan kepada dia? Tak ada. Dia kategori manusia di akhirat nanti, kategori VIP di sisi Allah ni syurga tanpa hisab. Ada kategori syurga tanpa hisab. Direct ke syurga tanpa melalui prosedur. Akan tetapi Rasulullah dah ajar kita seperti mana dia baca mengikut ayat tu. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah aku hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah? Setengah-setengah doa dia. Dia baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Hisab yang mudah ni maknanya Allah tak teliti. Kalau nak teliti semenjak umur balik sampai umur pencen teruk tak berjaya, tak berjaya. Tak? Tapi Allah tak teliti, alhamdulillah lah. Tengok akhir molek, pas. Sebab itu kita duk minta husnul khatimah. Minta Allah, ya Allah, janganlah khatimah aku dengan dunia ni buruk. Ya tak? Jangan minta khatimah kesudahan kita dengan dunia ni buruk. Minta kesudahan yang baik. Husnul khatimah. Mengucap mak pun redha lah dia. La ilaha illallah, molek lah. Tapi kalau su'ul khatimah ni bahaya. Minta jauh lah. Walaupun dia molek pada awalnya, tapi khatimah dia tu buruk. Mengucap berlalok mata, dia ingat apa ni. Macam-macam lah ingat. Kayu gol ke, dah hari-hari dia main gol. Ingat kau tu. Ya dah, ingat ke daun teruk ke, ingat ke maju dia ke, ingat ke apa segala dia ingat. Dia mencebur dalam dunia ni banyak dia ingat tu. Bila nak hati belalok mata, ingat duit banyak tu, tak guna tu, duit berjuta-juta tu, orang ni butang aku, orang ni tu tak apa. Dia mari belalok mata. Tu nampak kata su'ul khatimah. Minta jawab tu. Sebab tu kita lupa benda tu. Dia mari. Sebab apa kita ni duit banyak ni, berjuta-juta ni. Duk bimbang duit kita lah, duk bimbang harta macam-macam lagi. Okey, insya-Allah kita benda tu dengan mudah saja kita selesai. Mudah. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah ya. Okey, baik, kita bagi kepada ayat tadi. Surah Az-Zumar tadi ya. Ayat 15, 16, 17 tu. Jangan lupa ustaz ya, baca doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Tu Nabi baca setengah-setengah semayang dia baca tu. Aisyah kata aku dengar Rasulullah baca dalam semayang dia Allahumma hasibni hisaban yasira. Ambil ayat Quran tadi tu. Ya Allah, hisabkanlah aku dengan hisab yang mudah. Bukan Allah nak hisab Nabi dia. Tak, Nabi tak ada kena hisab dah. Tapi kita dok minta hisab yang mudah.
Tu doa Nabi tu. Ajar kita, bukan Nabi ada dosa, bukan dia kena pergi hisab. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ambil ayat Quran tu lah. Ada ayat Quran tu? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang akan diserah balik buku catatan yang dicatat, yang direkod oleh malaikat raqib dan atid itu, serah balik sebelah kanan, maka akan diberi penghisapan dengan hisapan yang mudah. Baca doa tu. Ya. Ayat surah tu Al-Insyiqaq tadilah. Cumanya kita tambah Allahumma hasibni. Wak mari kertas saya tulis. Kertas saya tulis. Ada tak? Nak tulis tak? Tak ada ni. Okey. Haji. Baca, minta Allah beri penghisapan yang mudah. Kalau tak kena hisap lagi baik. Ya tak? Kalau tak kena hisap lagi baik. Ada peluang juga nak berhisap. Tak kena hisap, syurga tak berhisap, ada peluang lagi. Iaitu kata Rasulullah, kita banyak berzikir dan bangun sembahyang malam. Banyak bangun sembahyang malam. Ada peluang lagi. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kita manusia duk susah di akhirat 3 tempat. Tempat duk susah sekali 3 tempat. Satu, ketika kita dibangkit dalam kubur serentak. Ketika dibangkit dalam kubur serentak itu, nak menerima hukum mana? Nak menghadap mahkamah, nak bicara, tunggu giliran. Oh, orang berbilion, trilion, lion. Tunggu giliran nak bicara hal kita. Sangat susah. Air tak ada, panas. Di padang mahsyar. Satu tempat dah susah. Yang kedua, tempat timang amal. Mizan. Neraca. Macam Barisan Nasional tu. Neraca. Tempat timang amal tu, nak timang berat ringan tu dengan dosa pahala. Dia objek sana. Objek, dosa pahala objek. Dua, tempat ada susah. Yang ketiga, titis sirat. Tempat titis sirat kena lakuh. Susah, sangat-sangat susah tu. Ada setengah manusia tu dia lakuh mudah dengan amalan dia, macam kilat. Ada tak lalu kat titis sirat dah. Dia tanpa hisap sebab mereka syurga tanpa hisap. Direct. Ada pun kita ni duk bimbang waktu, duk bimbang takut kita duk susah tu 3 tempat. Satu tempat tadi ketika mula dibangkit kita serentak dari dalam kubur. Sebab itu ingat baik-baik. Kata Rasulullah bersumpah dalam Quran ni 3 perkara. Ya dah? 3 tempat Rasulullah bersumpah. Ingat. Satu, dalam ayat 35 surah yang ke-10 surah Yunus. Ingat tulis tajuk kita, kata Rasulullah bersumpah dalam Quran 3 kali.
ayat 53. Surah yang ke-10 ya, surah Yunus. Jumpa tak orang-orang ya? Surah yang ke-10 ayat 53. Ini Rasulullah bersumpah, jawab dengan bersumpah ni. Sebab Allah suruh jawab kepada umat dia dengan bersumpah. Baca Ustaz, baca cepat. Itu. Manusia ni dia tanya macam-macam. Dia tanya Rasulullah. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu. Maknanya kalau orang tanya mu ni, Muhammad, azab yang dijanji itu ada ke? Nak jawab macam mana? Ya tak? Kalau kita kata ya ada, how to prove? Habis itu. Sebab itu Allah suruh dia beri jawapan kepada manusia yang duk mempertikaikan azan ni ada ke? Ya tak? Ada ke azan ni? Allah suruh jawab dengan bersumpah. Qul, katakanlah Muhammad, wa rabbi innahu lahaq. Ya, azab yang dijanji itu adalah benar, ada. Demi Allah, demi Tuhanku. Itu sumpah tu panggil. Demi Allah, demi Tuhanku, bahawa azab yang dijanji itu pasti ada. Wa ma antum bimu'jizin, kamu semua tak dapat luput, tak dapat nak lari, tak dapat nak elok daripada azab. Tu sumpah dah tu. Azab jangan main-main. Kita di sini tak nampak. Akan tapi mereka tanya lagi. Sebab Rasulullah kata, wa ma antum bimu'jizin, kamu semua tak dapat nak mengelak, tak dapat lari daripada azab. Engkau juga ya Rasulullah. Tatam situ pun lagi. Ya, aku pun serupa. Akan tetapi Allah mencucur di rahmat kepada aku. Allah melindungi aku. Ya taghammadanillah, Allah melindungi aku, insya-Allah. Kita pun kalau nak kira amalan kita memang tak cukup, azab mesti. Akan tetapi dengan keredaan Allah, dengan rahmat nikmat Allah, kita terlepas insya-Allah. Okey, itu sumpah pertama. Berkenaan dengan apa? Berkenaan apa Haji Malik? Azab bersumpah berkenaan dengan azab. Sumpah yang kedua. Dia tulis ke tidak ni? Okey. Sumpah yang kedua dalam surah Sabah. Surah yang ke-34 ayat 3. Ayat 3. Surah yang ke-34. Buat sini, buat sini. Ni. Ni nak jam. Surah yang ke-34 ya tak? Surah apa? Sabat. Okey. Ini surah apa ni? Ni surah yang berapa ni? Ni. Surah Nak surah yang berapa ni? 47. Okey, yang kita nak berapa? 34. Okey. Ni apa? 28. Ni apa? Sabat. Surah berapa? 34. Okey, mudah cari. Ayat berapa? Ayat apa? 3 kan? 3. Okey, ayat 3. Ni dia. Surah Sabah. Ayat 3 kan? Itu dia. Ni. Ayat 3. Mudah ni nama surah, nombor surah. Okey. Baca Ustaz.
Okey, terima kasih Ustaz. Begitulah ya. Nabi bersumpah berkenaan dengan kiamat. Orang-orang kafir wa qala alladzina kafaru la ta'tina as-saah. Orang kafir ni mengatakan kiamat tak ada. Mana ada kiamat? Nak jawab macam mana? Hak benda belum ada, benda tak siapa tengok lagi. Gitu. Sebab itu kena jawab dengan bersumpah. Orang Arab kalau kita bersumpah, yakin. Sungguh. Gitu. Sebab itu kul katakanlah Muhammad, jawab kepada orang yang mengatakan kiamat ni tak ada. Mana ada kiamat? Maka Nabi kata, Allah suruh dia jawab dengan bersumpah. Kul katakanlah, bala wa rabbi, demi Allah, demi Tuhanku, la ta'tiyannakum, kiamat itu pasti akan tiba pada kamu, pasti datang. Yang mengetahui tentang hari kiamat itu Allah lah yang mengetahui gaib. Itu dia. Semuanya itu yang sekecil mana, seberat mana ada rekod di dalam Lauh Al-Mahfuz fi kitabin mubin, ada simpan situlah rekod hak kita semuanya. Apabila kiamat dia mari berlaku. Itu sumpah yang kedua berkenaan dengan kiamat. Nah, Rasulullah tak tahu bila. Cumanya Rasulullah beri ciri-ciri akan tiba kiamat. Hampir-hampir tiba kiamat, benda yang berlaku extraordinary berlaku tu, hampir-hampir kiamat. Black. Dan akhir sekali matahari naik ke sini. Matahari naik sebelah barat. Lalu naik sebelah sini. Dia dunia pusing. Sikit lagi di Eropah tu panas, di sini pula sejuk. Khot istiwa dia berubah. Akhirnya matahari naik sebelah sini. Tu kiamat tu. Tiup sengkala mari 3 kali tiup. Belum kita belajar lagi. Tapi mana kiamat itu pasti tiba. Apabila ditiup sengkala mari, habis semua. Okey. Yang ketiga, sumpah yang ketiga. Dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 7. Tengok. Surah yang ke-64. Surah yang ke-64 ayat 7. Ustaz baca Ustaz. Okey, sadaqallahu. Itu sumpah yang ketiga. Tak lebih daripada 3 kali sumpah Rasulullah dalam Quran, kerana Allah suruh dia jawab dengan bersumpah. Sumpah ni berkenaan dengan kebangkitan. Sebab manusia mempertikaikan, orang dah mati 1000 tahun bangkit lagi ke? Hidup lagi ke? Sebab itu kena jawab dengan bersumpah. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang kafir ni begitulah. Kafir tu mana ingkar. Tu mana kafir Orang yang ingkar, tak intiraf Nabi Muhammad, tak intiraf, begitulah umumnya. Berkata orang kafir tak akan dibangkit.
Tidak ada kebangkitan. Allah yub'atsu. Bagaimana kita nak bangkit mati dah jadi tulang belulang, jadi tanah bit. Sebab itu Allah suruh jawab dengan bersumpah. Kul, katakanlah ya Muhammad, bala wa rabbi, demi Tuhan aku, dengan sungguh, la tub'atsunna, kamu semua akan dibangkit. Sebab itu sumpah. La tub'atsunna, kamu semua akan dibangkit. Selepas dibangkit tu, summa la tunabba'unna bima amiltum. Selepas tu akan diberitahulah kepada kamu tentang apa yang kamu duk kerja di dunia, satu persatu. Wadzalika 'alallahi yasir. Semuanya itu bagi Allah mudah saja. Okey. Jadi kita ambil kesimpulan tu, 3 kali bersumpah dalam Quran ini, yakin kata benar. Azab yang dijanji itu benar. Kiamat pasti datang. Kebangkitan kita dalam kubur pasti kena dibangkit, nak menghadap perbicaraan. 3 tu. Nah, ambillah hak Nabi bersumpah dalam Quran sungguh. Okey? Sikit lagi. Ya? Tak ada susunan gitu. Cumanya mengikut orang tanya lah tadi. Mengikut orang tanya. Memanglah orang tanya dari segi azab, orang tanya juga. Azab ada ke Muhammad? Benda tak nampak kan? Benda tak nampak. Memang kita dah kena piak dalam kubur tu. Memang kita nak kubur kena piak tu. Tapi tak nampak. Ya tak? Yang dia kena piak bagi orang yang tak betul ni. Lepas tu kiamat, dibangkit semula dari dalam kubur. Habis cerita. InsyaAllah banyak lagi dalam Quran ni. InsyaAllah ya. Kembali balik tadi. Kata yaumut talaq, iaitu hari kiamat. Surah Az-Zumar tadi ya. Surah Ghafir tadi. Surah Ghafir, surah Al-Mu'min tadi ayat 15, 16, 17. Surah yang ke-40 tadi. Selepas ayat 15, sebab tu huraian tu banyak sangat. Kita kena beri tumpuan lah. Walaupun sebulan sekali, insya-Allah kita penuh dengan ilmu insya-Allah. Akan kita bertemulah tuan-tuan pada hari yaumut talaq tadi, iaitu hari kiamat. Yaumahum barizun. Ayat 16 ada tak? Okey. Yaumahum barizun, iaitu hari ketika kamu keluar dari ke dalam kubur. Kita ni mati 2 kali, hidup 2 kali. Quran beritahu. Kita mari pada mati, lah ni hidup. Lepas hidup ni kena mati. Lepas mati, hidup balik. Tu mati 2 kali, hidup 2 kali. Hidup kali yang kedua itu hidup yang selama-lamanya. Kekal tu. Tak mati dah. Walaupun duk seksa macam mana pun minta jauh. Dia tak mati. Sebab tidak ada mati di akhirat. Mati di sini je boleh dengar. Di akhirat, kalimah mati tak boleh dengar. Tak ada. Sebab benda tak ada. Benda dah tak ada. Allah buang dah mati. Tak ada mati. Itulah yaumahum barizun, hari yang kamu keluar dari badan kubur. La yakhfa 'alallahi minhum syai', tidak apa-apa pun yang tersembunyi bagi Allah. Kita keluar dari kubur semua, tidak ada apa pun yang tersembunyi bagi Allah. Nak menghadap mahkamah, nak menerima hukuman sajalah. Allah, itulah yang saya kata tepat duk susah kali pertama di situ. Susah sangat. Nak lepas di situ tu. Kenapa? Nak menerima hukuman tu. Baik. Itu apabila dibangkit di situ tu semuanya Allah kata limanil mulkul yaum,
Tanya orang berbilion-bilion bakit serta itu. Kepunyaan siapakah kerajaan hari ini? Allah tanya tu. Tanya kepada orang yang sombong-sombong di dunia ni, dia tak sedar kata kerajaan Allah tu ada. Dia mereka dia. Dia saja kuasa. Sebab itu kerajaan dunia ini kerajaan suri. Kerajaan hakiki yang sebenarnya kerajaan Allah. Kerajaan yang sebenarnya kerajaan Allah, dia milik segala-galanya. Langit, bumi, segala-galanya hak dia belaka. Kerajaan dunia ni kerajaan apa? Suri. Kerajaan gambaran. Kerajaan Fir'aun, raja dia rasa kuasa. Raja suri, gambaran saja. Sebab itu kerajaan dunia ini dia boleh ampun orang salah. Orang ni kena hukum pancung, kena hukum katung. Oh, dia maaf. Okey, tak apa. Gajah kuasa dia tu, kuasa dunia kan. Itu kan panggil gambaran suri. Gambaran gajah. Kerajaan dunia ni kerajaan suri. Kerajaan hakikinya, kerajaan yang sebenarnya Allah. Kerajaan Allah. Malaikat duk buat kerja semua atas nama Allah. Apabila dibangkit mari semua tadi, Allah kata, limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Jawab. Dia jawab sendiri. Lillahil wahidil qahar. Kepunyaan Allah lah yang maha mengalahkan. Al-Qahar, yang maha perkasa, yang maha mengalahkan. Allah. Sebab itu bagi kerajaan yang tak sedar tu jaga. Orang yang Allah beri kuasa di dunia ni jaga, akan menerima hukum memberat di akhirat. Sungguh tu tak boleh terlepas takut. Tu. Minta jauh lah, minta jauh. Okey, kita pergi pula pada ayat 17. Nak beri sepat habis. Lalu Allah kata, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Hari ini hari nak jatuh hukum. Hari kiamat, yaumut talak, hari pertemuan dengan segala apa kita nak buat di dunia ni akan bertemu belaka. Dosa pahala seberat mana, sekecil mana, seringan mana. Pada hari ini jiwa, semua tiap-tiap jiwa manusia, setiap orang tu diberi balasan dengan apa yang mereka usahakan. Hari inilah hari pembalasan. Allah kata, dengan apa yang kamu duk kerja di dunia, sekian. Itu dia. La zulmal yaum, hari ini tidak ada kezaliman, tidak ada kerugian, tidak ada yang dianiaya sikit pun. Allah, kita minta lah semua tu, sebab kita akan menemui belaka tu. Minta jauh daripada kesusahan kita di akhirat. Tepat 3 tepat tadi. Sebab kita nak pergi, nak menghadap mahkamah Allah, nak buat penghisapan, hukuman akan dijatuh. Sebab itu kerajaan Allah itu, innallaha sari'ul hisab, sangat cepat penghisapan dia. Supaya Allah kata dalam surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45, ayat 28-29, surah Al-Jathiyah. Surah yang ke-45 ya, ayat 28 dan 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, baca Ustaz. Baca Ustaz.
Okey, sadaqallahul azim. Itulah hari itu, hari bahaya sangat. Itu dia. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kamu semua dapat tengok setiap umat. Dulu-dulu kala, umat dulu-dulu kala, semua dapat tengok. Semuanya jathiyah, melutut, menggigil, takut. Itu maksudnya takut nak ambil result kerja. Supaya kita takut nak ambil result kerja sekolah lah. Setahun duduk mengaji tu, pergi periksa, takut nak pergi ambil. Tak tahu atau tak berjaya, takut lah. Kita ni tak tahu. Benda buat lepas pula, buat lepas ni. Sebab itu nak tahu molek tak molek, mahal murah. Kena ikut Nabi. Cara dia. Kamu semua dapat tengok setiap umat nanti jasiyah, melutut, menggigil, takut. Kullu ummatin tud'a, setiap umat akan dipanggil, akan diseru. Hei, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, bangun, bangun. Umat Nabi Muhammad, bangun. Supaya pergi ambil ila kitab, biar bangun ambil rekod kitab, akaun perjalanan kita. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, supaya ambil kitab dia, kitab yang direkod, yang dicatat oleh Raqib dan Atid tadi. Itu dia. Sebab itu hak kita duk buat jahat tu kita nak beri padam. Hak rekod tak baik dipadam. Allah kata apa? Al-yauma tujzau. Kita biar al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari inilah hari beri pembalasan tentang apa yang kamu duk kerja. Kita minta lah semua kita ni berjaya. Semua berjaya. Sebab ada kuliah kita akan datang, kaedah penghisapan yang ketiga ni, Allah akan ganda hak baik. Allah akan ganda hak baik. Amal kebajikan kita, bersedekah untuk buat surau kita, bersedekah untuk buat kurban kita, bersedekah untuk anak yatim kita, bersedekah apa saja yang berupa ada pahala. InsyaAllah dia ganda. Dia cover hak buruk. Kuliah akan datang insyaAllah. Itu dia. Allah kata apa? Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haq. Di depan berbilion manusia, ini kitab yang ada di sisi aku tentang kamu semua. Tidak. Ini hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haq, bertutur tentang diri kamu dengan sebenar-benarnya. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kamilah yang menyuruh mereka itu mencatat tentang apa kamu kerja. Bukan mereka nak catat dak, Allah suruh pegawai dia. Adalah ni malam ni kita catat molek belakang insya-Allah. Catat molek insya-Allah masa ni dah pukul 9 lebih dah. Jadi tak, walaupun tak habis kaedah penghisapan yang ketiga tu, yang kedua, kuliah akan datang masuk kaedah penghisapan yang ketiga, iaitu Allah akan beri penghisapan yang berganda-ganda insya-Allah. Insya-Allah setakat ni insya-Allah, mudah-mudahan kita reti, kita duk memohon kepada Allah kat mana kita duk buat salah dah selama ini minta maaf lah. Sebab Allah tu sedia nak maaf, sedia maaf dah kita, kecuali dosa syirik dia tak maaf tu. Jangan cari penyakit tu. Jangan cari penyakit, jangan deal dengan tok batin, jangan deal dengan tok bomo yang jahat. Nak dapat RM50 tu buat macam-macam. Jangan deal dengan tok ca sami-sami tu. Kita susah macam mana pun dengan Allah, bergantung dengan Allah. InsyaAllah وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا منهاج حياتنا. اللهم وفقنا لطاعتك وأعنا على إقامة دينك وعلى إحياء سنة نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.